Hai, bertemu lagi dalam video PDPR kita kali ini. Lama tak rilis video Tapi sebelum itu mohon yang tengok memberi sokongan. Jika ini bermanfaat boleh tekan loceng dan tekan subscribe ya. Okay, bab 1 matematik tingkatan 4 bidang pembelajaran perkaitan dan algebra. Bab ini nama dia fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Fungsi dan persamaan kuadratik. Okay. Bentuk persamaan kuadratik adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c lah. Syarat utama persamaan kuadratik adalah a tak boleh sama dengan sifar. Kalau a ni sifar, x kuasa 2 ini takkan ada lah. So ini akan jadi linear sahaja. So ini ungkapan mesti wujud. Okay. Sebutan yang depan itu. Ini saya dah ajar dalam kelas, panjang lebar saya cerita. Ini pun sudah. Tentukan nilai A, B dan C. Tentukan nilai A dan B. Bahagian pertama kenal pasti persamaan kuadratik ke bukan. Okay. Bahagian kedua dah yang diberi memang persamaan kuadratik. Memang ungkapan kuadratik. Dari ungkapan kuadratik kita boleh menentukan A, B dan C. Sekali lalu lagi, A dia negatif 1. Ini B dia tak ada sifar, C dia negatif 5. Ini A dia negatif 3, B dia 5, C dia 4. Ini A dia negatif 3/2, B dia 7 dan C dia tak ada wujud sifar. Ini A dia 2, B dia negatif 8, C dia 15. Ini kalau begini kena darab masuk lah, 2x kuasa 2 tolak 10x. So A dia 2, B dia negatif 10 dan C dia sifar. Okay. So selesai itu saya sudah ajar di kelas. So ini pun sudah, saya ulang kaji balik sajalah. Yang pertama kita apakah kegunaan nilai A? Kita ada beberapa nilai A, B dan C. Kita tengok dulu kegunaan nilai A. Nilai A. Okay, A. Kalau A dia besar pada kosong, positif. Kita selalu sebut dia. Kalau dia positif. Kalau positif, kita rujuk A dulu. Kalau A itu positif, maksudnya graf kita akan menghasilkan graf yang berbentuk manusia senyum. Kalau lupa, boleh lukis rupa manusia. Wah, itu mulut dia. Kan senyum kalau graf macam itu. So, mulut dia ini mewakili graf. Ini senyum. Kalau negatif, ini maksudnya negatif. Kecil pada sifar. Negatif lah. So, graf yang terhasil akan sedih. Bentuk dia macam ni, melengkung ke atas. So, kalau lupa juga boleh lukis gambar manusia lah. Kan ini menghasilkan manusia yang sedih. Okay. Sedih. So, kalaulah positif, ia akan menghasilkan titik minimum. Confirm lah. Kalau A dia negatif, dia akan menghasilkan titik maksimum. Okay, mari kita tengok ini. Ini A dia negatif 5. Negatif menghasilkan manusia yang sedih. Titiknya akan terhasil lah titik maksimum. Tak akan graf A negatif, titik minimum itu tak akan berlaku. Okay, A dia positif 1/4. Positif, saya tulis negatif pula. Positif 1/4. Okay, maka senyum. Titik terhasil minimum. Ini A dia negatif 0.5. Grafnya akan sedih. Maksimum. Okay, titik maksimum. Okay, itu kegunaan nilai A. Nilai A diperlukan, hanya perlu lihat sama ada dia negatif atau positif. Kalau negatif, maksimum. Grafnya sedih. Kalau positif, minimum. Grafnya senyum. Okey. Bahagian seterusnya, tentukan titik minimum atau titik maksimum. Dan lukis paksi simetri. So, ini graf bentuknya sedih.
pasti akan menghasilkan titik minimum. Sedih kan nih? Bukanlah senyum. Saya pun lupa tengok. Lukis manusia. Ini senyum. Titik minimum. Ini kerana senyum. Ini titik minimum. Okay. So, menghasilkan titik minimum. Lepas itu, paksi simetrinya adalah garis di tengah-tengah pembahagi dua. Mesti ngam-ngam tengah. Kalau kita tengok ya, peta ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ini garis tengah-tengah. Garis ini diberi nama paksi simetri. Persamaannya adalah X sama dengan 1.5 tempat ini. Antara 1 dengan 2 ialah 1.5. Boleh juga ditulis 1.5. Ini soalan ada masalah sikit. Boleh biarkanlah. So, ini graf senyum juga akan menghasilkan titik minimum. Ini graf senyum, titiknya minimum point. Okey. Sini sifar. Sini 26. Tengah-tengah ya, 13. X sama dengan 13. Paksi simetri ini. Pembahagi dua graf ini berada pada garis X sama dengan 13. Yang ini kalau kita tengok, ini pun senang sebab dia dah bagi negatif 5 sini. Sini sifar. So, tengah-tengah dia sini mestilah 2.5. 2.5. So, ini titik menghasilkan titik maksimum. Graf ini sedih ya. So, paksi simetri di X sama dengan negatif 2.5. Ataupun boleh ditulis negatif 5/2. Sama saja. Okey. Sudah tahu tentang menentukan titik itu maksimum atau minimum. Kalau macam ini memang minimum. Ini minimum. Ini maksimum lah. Ini maksimum lah. Okey. Seterusnya, apa lagi kegunaan nilai A? Nilai A mempengaruhi sesuatu graf. Okey. Mari kita tengok. Untuk dua case ini kita tengok. Saya tunjukkan kamu dalam graf. Kita tengok graf. Kita tengok graf. Contohnya. Kalau kita ubah sini 2. Kita letak 2. Nampak tak? Yang merah itu yang 2. Yang hijau itu yang 1. So A, yang hijau lebih kecil 1 A-nya. Yang merah A-nya 2, lebih besar. Makin besar A, diameter graf ini makin mengecil. Ini. Macam mana saya nak tunjukkan? Ini. Diameter dia dari sini ke sini. Bukaan ini. Kalau kita tak percaya, kita cuba lagi. Kita cuba satu lagi. Kita buatlah bagi besar sikit lah. X kuasa 2. Kita letak nombor depan ini ialah buat 6. Nampak tak? Yang ini, yang baru lukis ini, yang baru lukis yang kecil, yang sebelah dalam. Kalau kita bagi lagi adalah 0.5 lah. 0.5 X kuasa 2. Nampak tak? Besar lagi. Orange itu. Nampak tak? Orange. Ini saya tukar color. Hilang. Saya mau tukar color dia. Tengok. Setting. Kita tukar color dia pergi warna kuning. Nampak? Kesimpulannya di sini, makin kecil nilai A, makin besar bukaan dia. Bukan graf dia. Yang warna kuning ini, yang paling besar A-nya 6. Yang warna merah ini A-nya 2. Yang warna hijau ni A dia 1. Yang warna oranye ni A dia 0.5. Makin kecil A, makin besar bukaannya. Kalaulah ini kes pertama. Kes yang dia cuba terangkan dalam nota ini, yang ini. Maksudnya A1 lebih kecil daripada A2. Makin kecil makin besar bukaan.
Yang saya maksudkan bukaan itu ini. Ini. Jika A ini mengecil, makin besar. Okey, kalau negatif pula, kita letak je negatif di sini. Negatif. Kalau kita buka negatif, letak negatif. Okey. Dia akan turun ke bawah semua. Dia sekarang bawah. Apa pula kalau negatif? Kita ada warna kuning, negatif 6. Paling kecil. Negatif terbalik lah. Nota itu jangan tengok. Bila A dia makin kecil, sama. Negatif 6 makin kecil, makin besar nombor dia, makin besar bukaan dia. Terbalik dengan maksud tadi lah. Kalau kita tengok yang oranye ini, antara negatif 0.5, negatif 6, negatif 2 dan negatif 1, yang paling besar ialah negatif 0.5. Okey. Ataupun kalau nak abaikan negatif itu pun boleh. Dalam nota itu diabaikan negatif. Makin kecil nombor, makin besar bukaan tanpa melihat kepada negatif. Sebab kita memang kita hanya boleh bandingkan di kalangan negatif. Kita perlu lihat negatif lah. Ini negatif, ini 1. Warna hijau ni 1 depan dia. Warna merah ini 2. Abaikan negatif lah. Warna kuning ini 6. Warna oranye ini, ini warna oranye ni. Makin kecil nombor, kalau kita abaikan negatif makin besar. Sama macam kes tadi lah. Kalau ikut nota inilah. Ikut nota ini. Yang penting sekarang kamu faham lah. Apakah kesan nilai A? Kesan nilai A mempengaruhi bukaan graf. Diameter graf. Okey. Kita tengok kesan nilai B. Nanti lepas cikgu explain ini nota, kamu cuba jawab ini dan jawab ini. Nanti akan menyusul video. Okey, saya buat lama. Bagi yang tak ada buku ini, pelajar lain, kamu boleh pause di sini, stop, salin. Okey, ini stop, soalan ini salin. Okey, saya cuba terangkan semualah. Okey, apakah kesan nilai B? Kesan nilai B. Kesan nilai B. Kita tengok kesan nilai B ya. Bagus kalau saya bincang terus kesan nilai B ni. Kalau kita tengok sini, X kuasa 2 berubah jadi pada asalnya B dia sifar jadi 6. Apa kesan kepada graf kalau B berubah dari sifar ke 6? Kita tengok B berubah dari sifar ke 6. Ini kita delete. B berubah. Ini mula tak ada B ya, X kuasa 2 saja. Ini pun X kuasa 2 dia akan sama. Delete. Dia jadi 6X. Tambah 6 habis X. Okey. Nampak tak? Okey. Yang atas ni yang hijau. Kalau ini yang B dia sifar hijau. Okey. Kalau B dia jadi 6, dari sifar jadi 6, untuk A yang positif, dia akan membawa graf itu ke kiri. Pasti simetrinya akan ke kiri. Okey. Itu untuk soalan 1. Ini adalah graf X kuasa 2. Dia akan ubah ke sini ya. Nanti cikgu akan terang lebih lagi. Dalam ATMATH sangat senang. Okey. Okey, kalau dia jadi X kuasa 2 dia jadi negatif, dia berubah jadi positif, dia ke kiri. Mula-mula B dia sifar, ini B sifar, berubah jadi positif B 6. So ini situasinya. Situasinya begini. Kalau dia berubah dari sifar jadi negatif 10, bagaimana pula rupa dia? Okey.
negatif 10. Kita tengok. Dia akan ubah ke kanan. Nampak tak? Dia akan ubah ke kanan pula. Itu saja. Okey. Kita tengok yang lain pula. Kita tengok yang lain. Ini B dia mula-mula sifar. Berubah jadi negatif 10. Negatif. Dia akan bawa ke kanan. Okey. Nombor 2. B dia sifar berubah jadi positif. Tetapi A dia negatif. Ini negatif. Okey. Dia berubah jadi positif apa tadi? Tengok balik. Positif 4. Kita jadi berubah jadi positif 4. Tambah 4. Tak kisah nombor itu sebenarnya. Ini letak negatif. Kita mesti bandingkan A yang sama lah. Nampak tak? Ke kanan pula. Terbalik sikit lah. Kalau tadi dari sifar menjadi positif, dia bawa ke kiri. Sekarang, kalau dalam admit penerangannya kita ini boleh tengok punca, dia pintas paksi X di mana. Kita tahu dia maksimum. Confirm kita tahu paksi simetri dia di sebelah kanan. Okey, tapi untuk ini kita tengok begini dululah. Okey, itu untuk nombor 2. Okey, kalau dia berubah jadi negatif pula, bagaimana? Jadi negatif. Kalau di situ negatif 9. Negatif 9. Betul? Ya, betul negatif 9. So, kita tengok. Dia akan bawa ke kiri. Dia akan bawa graf itu ke kiri. Okey, so itu maksud benda ini. Okey. Untuk A besar pada sifar, untuk A dia positif, graf yang senyum. Kalau B itu positif, dia di sebelah kiri paksi simetrinya. Paksi simetri sebelah kiri. Kalau B itu negatif, paksi simetrinya akan confirm sebelah kanan. Kalau untuk graf senyum. Untuk graf sedih, kalau B dia positif, terbalik. Kalau ini paksi simetri sebelah kiri graf. Ini paksi Y, kita panggil paksi yang mencancang. Ini kita panggil kanan, ini kita panggil kiri. Paksi simetri akan berada sebelah kanan. Kalau B lebih negatif untuk graf yang sedih, paksi simetri akan berada di sebelah kiri. Boleh? Dan nilai C itu hanyalah mengubah Y maksud dia hanyalah pintasan Y. Di mana graf itu memintas paksi Y. Okey? Itu saja. So, kamu boleh cuba. Sampai ke soalan G. Nanti cikgu akan bincang semua jawapan. Basically, ini sudah habis bincang. Kamu cuma tinggal jawab ini. Cikgu akan bincang. So, besok saya akan... Kamu boleh buat ini juga. Ini maksudnya sudah disentuh. G, H, boleh jawab. Saya akan bincang semua jawapan ini esok. Dan memperkenalkan punca kepada kamu esok. Bagaimana mencari punca. Okey, itu saja pada video kali ini. Bagi yang tak faham, kamu boleh ulang. Buat dulu. Besok saya akan buat satu lagi video bincang yang saya tinggalkan itu dan masuk yang baru ini. Okey, ini boleh cuba habis dahululah. Sebab yang ini pemfaktoran ini sudah di menengah rendah. Ini saya akan bincang. Okey, itu saja pada video ini. Jangan lupa subscribe.